Saya klik pada akses pengguna sedia ada. Lepas tu masukkan ID pengguna, password. Okay. Saya klik log masuk. Okay, so sekarang bila saya dah masuk, okay, saya akan nampak balik dashboard saya. Kan? So sekarang kita akan buat permohonan untuk pembaharuan lesen. So macam mana kita nak buat pembaharuan lesen ni? Klik pada butiran organisasi. Okay, kita ada banyak tab dekat sini kan. Tadi saya dah terangkan pasal tab-tab ni semua. So sekarang untuk buat permohonan pembaharuan lesen, kita tuan-tuan dan puan-puan perlu klik pada tab lesen. Okay, right. So nampak kat sini. So sekarang sebabkan saya dah memang ada lesen satu, tapi saya masih boleh nak buat pembaharuan lah. Just in case, saya untuk sekarang ni saya ada lagi setahun 11 bulan. So tak apa je, saya boleh lah. Sebab untuk case nak tunjuk ni, saya tunjuk lah walaupun saya ada lama lagi. Lesen saya lama lagi, saya boleh tunjuk untuk buat pembaharuan lesen. Okay, contoh, saya klik pada pembaharuan lesen PPW. Okay. Alright. So dekat sini, bila kita klik pada pembaharuan butang pembaharuan permohonan lesen PW tadi, kita akan dapat lagi satu pop-up window. Okay, pop-up window ni akan keluarkan butiran-butiran mengenai lesen tuan-tuan dan puan-puan sebelum ni lah. Contohnya macam saya punya lesen sebelum ni, iaitu lesen terkini saya sekarang ni adalah inilah. Okay, ni adalah paparan mengenai kod rujukan ni untuk KPKT punya kod lah. Kemudian nama syarikat saya. So pastikan tuan-tuan, bila tuan-tuan nak apply tu, pastikan nama organisasi ni betul ya. Sebab kita takut juga kalau tiba-tiba nama syarikat jadi lain pula kan. So far kita tengok okey, sama. Tapi kita minta jugalah bantuan tuan-tuan dan puan untuk check, okey, sebelum hantar. So make sure ini adalah betul PPW Putrajaya. Maknanya syarikat saya lah, syarikat tuan-tuan dan puan juga kalau puan-puan tengok. Kemudian nombor lesen tu pun betul dan tempoh sah laku sebelum yang aktif sekarang pun mesti betul. Okay. Alright. Kemudian dia akan ada butir-butir pemberi pinjam wang. Okay, dekat sini adalah nombor telefon syarikat tuan-tuan dan puan. Kemudian nombor telefon bimbit syarikat kalau ada. Kemudian email syarikat. Okay, email ni dia akan ambil lah daripada, sebab siapa yang dah apply daripada mula tadi, dia akan simpan. Tapi kalau tuan-tuan dan perempuan dah memang ada lesen dan memang tak ada simpan pun maklumat ni, tuan-tuan dan perempuan kena isi, okay? Isi maklumat ni semua. Macam saya tadi, saya dah isi masa buat permohonan lesen baru tadi, kan? Sebab saya dah guna sistem ID daripada mula. Maksudnya daripada lesen permohonan baru tadi, saya dah guna sistem ID. Tapi tuan-tuan dan perempuan, sebab dah memang ada ID dalam, dah memang ada berlesen dengan syarikat, jadi sebelum ni tak guna sistem ideal untuk apply kan. Jadi maklumat kat sini mungkin tak ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena isilah maklumat kat sini. Alright? Sebab saya punya adalah sebab saya dah masukkan tadi. Saya baru apply tadi kan. Okey. Kemudian dekat bawah ni, selepas ini yang pertama, iaitu butir-butir pemberi pinjam wang. Itu mengenai syarikat tuan-tuan dan puan-puan lah. Kemudian yang kedua adalah butir-butir pemegang jawatan dalam organisasi, iaitu semua maklumat-maklumat mengenai pengarah syarikat. Okay, kat sini kita akan listkan pengarah sahaja. Kalau ada 3 pengarah, akan ada 3 lah kat sini. Okay, ada akan nombor 1, 2, 3 dan seterusnya lah. Kalau ada 5, akan ada senari 5. Macam tu. Macam saya ada 1 je lah. Sebab tadi saya ada pengarah dan satu lagi ada pemegang saham. So pemegang saham tu kita tak masuk dalam ni. Kita akan masuk senarai pengarah sahaja. Okay? Okay, ni saya cerita dulu dia punya maklumat-maklumat yang perlu diisi ni. Kemudian kita ada juga satu lagi section, iaitu untuk menyatakan status yang berikut, iaitu kita nak tahu sama ada semasa tuan-tuan dan puan-puan membuat permohonan ini, adakah tuan-tuan dan puan-puan ada juga buat perubahan pemegang jawatan atau berkongsi. Kalau ya, ada, klik ya. Kalau tak ada, klik tidak. Lepas tu kalau ada perubahan butir-butir modal syarikat juga, tuan-tuan dah kena bagi tahulah sama ada buat ke tak masa sebelum buat maksudnya belum dapat kelulusan ke kan, sebab kalau nak buat perubahan pemegang jawatan ni, tuan-tuan dan puan-puan kena dapat kelulusan. Okey.
sama ada dah dapat kelulusan. Kalau dah dapat kelulusan, maksudnya tidak. Tapi kalau belum, kena tulis klik ya. Okay, sama juga dengan perubahan bukti modal syarikat ni. Kalau dah dapat kelulusan, klik tidak. Tapi kalau belum, tengah dalam proses, klik ya. Okay. Begitu juga dengan perubahan bukti-bukti alamat perniagaan. Kalau dah dapat kelulusan, klik tidak. Tapi kalau belum, ya. Okay. Sebab sekarang ni, so far yang ni, kita buat secara manual lagi. Jadi kita nak kena tahulah juga, nak kena alert kepada pasukan tim yang akan proses permohonan tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Kemudian selepas dah masukkan maklumat ni, tuan-tuan dan puan-puan kena masukkan muat naik dokumen. So ada satu je dokumen yang perlu dimuat naik, iaitu pembuktian pemilikan premis. Okey? Alright. Dan yang terakhir sekali ada rekod transaksi semasa lesen terakhir. Okey. Bila masukkan rekod transaksi ni, ini adalah transaksi, iaitu laporan transaksi yang tuan-tuan dan puan-puan submit setiap tahun. Kan? Setiap tahun kan kena hantar laporan transaksi kepada GKK kan? So tuan-tuan dan puan-puan refer balik dan masukkan. So macam ni, sebab sekarang kita masih baru lagi transaksi ni, kita akan baru nak onkan transaksi, tapi kalau lepas ni, untuk tahun-tahun berikutnya ni, bila tuan-tuan dan puan-puan nak apply nanti, transaksi ni akan tarik kalau kita dah buat melalui sistem lah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dah hantar transaksi pinjaman ni melalui melalui sistem Ideal, untuk tahun-tahun berikutnya, part ni tuan-tuan dan puan-puan tak payah masukkan lagi. Dia akan extract terus daripada sistem lah. Tapi buat masa ni, sebab kita baru lagi, tak ada lagi maklumat ni, jadi kita kena masukkan. Okay, so sekarang saya akan masukkan maklumat. Okay, contoh sekarang ni pekerjaan. Saya masukkan maklumat untuk butir-butir pemegang jawatan dalam organisasi. Okey. Pekerjaan saya masukkan. Apalah, saya letak. Masukkan pekerjaan. Kemudian alamat. Contoh. Kalau ikutkan tuan-tuan dan puan-puan kena tulis alamat penuh lah ya. Postcode. Okay, negeri boleh pilih. Okay. Alright, so sekarang saya dah masukkan maklumat pengarah. So kalau tuan-tuan dan puan-puan punya part, mungkin kalau ada ramai pengarah, mungkin ada 3, ada 4, ada 5. So kena masukkanlah semua ya. Okay, kemudian nyatakan status yang berikut. Okay, so far saya tak ada buat perubahan apa-apa pada pemegang jawatan atau kongsi, so saya klik tidak. Kemudian untuk perubahan bukti-bukti modal syarikat pun saya tak ada buat apa-apa perubahan, so saya klik tidak. Begitu juga dengan perubahan bukti-bukti alamat perniagaan. So pun saya klik tidak sebab saya tak ada buat apa-apa perubahan. Okey. Dekat sini muat naik dokumen. Okey, kat sini silap sikit. Muat naik dokumen ni ya, dokumen PDF sahaja. Tapi kita benarkan 10 MB ya. Kita lupa nak betulkan kat sini. Bukan 200 tapi 10 MB. So nanti kami akan betulkanlah part ni. Sebenarnya kita dah betulkan dah, cuma label ni je kita tak tukar, terlupa nak tukar. So dia akan jadi, dia masih lagi 200 KB. Sebenarnya kita dah tukar kepada 10 MB. Okay. So kita choose file. Masukkan file kita. Okay, contoh saya masukkan file saya. Kemudian, okay. Bilangan perjanjian pemberian pinjam wang yang ditandatangani. Okay, contohnya tahun, okay, kat sini sebab mungkin ada yang akan tanya-tanya bila punya kan. So sekarang untuk tahun, okay, contoh sekarang saya apply maklumat pembaharuan lesen untuk tahun 2021. Sekarang ni tahun 2021 kan. Jadi maklumat yang saya kena masukkan kat sini adalah yang tahun lepas punya, iaitu tahun 2020. So bilangan perjanjian pemberian pinjam wang yang ditandatangani. Okay, yang
laporan transaksi tahun 2020 yang tuan-tuan dan puan-puan hantar kepada KPKT sebelum ni. Okey, so itu yang tuan-tuan kena masukkan dalam maklumat dekat sini. Okey, so contohnya saya masukkan, okey, saya ada 200 lah perjanjian contoh. Kemudian jumlah keseluruhan wang yang dipinjam. So saya letaklah 1 juta. Okey, banyak sikit. Okey, jumlah amount yang dikutip kembali adalah contoh. Okey, ni contoh. Okey, tuan-tuan dan puan-puan punya ikutlah tuan-tuan dan puan-puan punya contoh. Okey, bukan contoh lah, tuan-tuan punya yang sebenar lah. Okey, yang tuan-tuan dan puan-puan hantar. Kalau dia ada berapa 11,800 ke, ada berapa ratus-ratus ke, semua masuk. Okey, 1 sen, 1 sen tak kot. Saya rasa kalau RM1 pun ada kan, masuk je semua Alright. Kemudian part yang bawah sekali adalah perakuan. Di mana, okey, saya kena buat perakuan yang, okey, saya bacalah perakuan ni. Saya atau kami dengan ini mengaku sepanjang pengetahuan saya atau kami mengaku bahawa butir-butir di atas adalah benar. Okey. Kemudian saya faham bahawa apa-apa pernyataan keliru, representasi atau perihal palsu butir-butir di atas adalah suatu kesalahan di bawah peraturan Pemberi Pinjam Wang Kawalan dan Perlesenan 2003. So, kalau tuan-tuan dan puan-puan dah baca dan faham, klik pada saya faham dan bersetuju dengan kenyataan di atas. Okey? Alright. So, bila dah masukkan semua ni, okey, tuan-tuan boleh simpan ataupun nak hantar terus. So, bolehlah dua-dua. So, saya klik dulu simpan sebab kita nak tengok contoh simpan. Okey? Kita klik simpan. Okey. So sekarang status permohonan saya masih lagi draft, di mana permohonan saya belum lagi dihantar kepada KPKT. So KPKT belum terima lagi lah saya punya permohonan. So masih draft. So make sure ya, kalau tuan-tuan ingat nanti status rasa macam dah hantar, tapi check balik kat sini. Apakah status dia? Kalau status dia draft, maknanya belum hantar. Tapi kalau dah hantar, nanti dia akan tulis permohonan diterima. Okay? Alright, contoh sekarang ni saya nak kemaskan ni permohonan. Macam tadilah juga, kita klik pada button yang kuning ni, iaitu button perincian. Kita klik, lepas tu klik pada kemaskan ni permohonan. Okay. Okay, so tadi maklumat tadi dipaparkan dah lah. So dah papar, okay, saya pun dah puas hati dah semua. Okay, so sekarang saya rasa saya nak hantar. Okay, so saya klik, saya faham dan setuju dengan kenyataan di atas dan saya klik hantar. Okay, so sekarang saya punya status adalah permohonan diterima. Okay, jom kita check email. Saya dapat tak email? Okay. Alright. Okay, ni saya dah dapat email. Okay. Status tadi saya dah hantar tu. Permohonan syarikat saya adalah permohonan yang ke-18. Okay. So, ini dihantar dekat PPW Putrajaya. Alright. Okay. So, sekarang saya punya, dia bagi tahu saya punya permohonan dah sedang diproses. Okay. So, saya tengok balik. Maksudnya dah proses. Tadi saya belum diterima. Rupanya saya punya proses pula. Saya punya permohonan sedang diproses. So, maksudnya sekarang pihak BKKK sedang memproses saya punya permohonan. So, macam tu je lah tuan. Puan-puan boleh tengok je dekat sini. Kalau takkanlah nak tengok je sentiasa kan, boleh juga tunggu email lah. So nanti akan hantar email. Okay. Alright. Okay, saya bagi sedikit. Dekat sini tadi mungkin ada yang tanya bila boleh start buat permohonan kan. Tadi saya punya setahun saya dah boleh dah. Saya dah boleh apply dah. Tapi sebenarnya kita tak galakkan lah. Kalau boleh sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum lah untuk buat permohonan. Supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat, yalah, ada gap sikit lah kan, takkanlah baru apply lepas tu nak apply lagi kan. So tunggulah sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum, okay, dah boleh apply dah. Itu masa yang paling cantik lah untuk buat permohonan. Okay. Alright.
Saya nak tengok permohonan saya dah diproses ke? Okey, nampaknya saya dah dapat email kata permohonan saya telah lulus. Okey, mari kita tengok dekat sini. Permohonan saya lulus ke? Okey, saya dah lulus. Okey, saya nak tengok dekat sini maklumat mengenai permohonan saya tu. Okey. So sekarang ni, okey, kita tengok satu-satu ya. Saya makan dia ni. Macam tadi saya tak go through betul-betul. Okey, so dekat sini, bila kita tengok dekat sini, dia akan bagi tahu. Okey, nama organisasi adalah nama syarikat saya lah, PPW Putrajaya. Kemudian kemas kini pada 1 bulan 6 dan status permohonan saya sekarang ni adalah lulus. So dia kata, saya kena bayar fee lesen sebanyak 2,000 dan saya tidak ada sebarang penalti dikenakan. So dia bagi tahu dekat sini, kalau mana-mana syarikat yang hantar macam saya cakap tadilah, selepas 60 hari, nanti penalti dekat sini akan jadi 300. Dia akan dapat benda ni. So jumlah keseluruhan yang dia perlu dibayar akan jadi 2,300. Okay? Tu kalau kita lambat, iaitu selepas 60 hari. So kalau tak nak bayar penalti ni, sebaik-baiknya buat permohonan sebelum 60 hari. Okay? Alright, lepas tu kita kena buat so sekarang saya kena bayar sebanyak 2,000. So saya kena bagi bank draft dan dihantar kepada pendaftar pemberi pinjam wang. Nama ni macam saya tekankan tadi, pendaftar pemberi pinjam wang. Jangan silap, okey? Kalau buat bank draft ni mesti pendaftar pemberi pinjam wang. Kemudian dialamatkan kepada dalam maklumat ni, dalam alamat ni. Okey? So saya klik kembali. Okey, kita tengok lesen saya. So saya dah buat, saya dah faham, kemudian saya pun pergi buat bayaran. So sekarang bila saya dah pergi buat bayaran, so KKK akan proses bayaran saya. So kita tengok dia proses, nanti bila kita dah proses, kita akan nampaklah perubahan pada maklumat sini. Okay, kita tunggu Cik Riba untuk proses permohonan saya dengan status bayaran diterima. Okay, so Cik Riba dah proses, saya dah pergi bayar tadi. Jadi maklumat dekat sini akan bertukar. Okay, kita akan dapatlah kat sini bayaran yang diterima sebanyak 2,000 pada 1 hari bulan 6 2021. Ini adalah resit saya, nombor resit saya dan tarikh resit ni dikeluarkan. So saya pun dapatlah kat sini. Okay, nampak tak kat sini? Bila saya buat pada yang lesen sebelum ni, yang aktif ni, 31 hari bulan 5 2021 sehingga 30 hari bulan 5 2023. Kemudian saya buat lagi. Kemudian walaupun ada masa 1 tahun lagi, saya masih boleh buat permohonan. Walaupun lama lagi. Dia akan tarik daripada tarikh yang ni. So sebenarnya tak ada isu pun kalau tuan-tuan dan puan buat awal. Okey? Tapi kalau boleh janganlah terlalu awal. Nanti lupa pula, takut lupa kan. Jadi sebaik-baiknya adalah 6 bulan sebelum tempoh lesen tuan-tuan dan puan tamat. Okey? Alright. So sekarang saya dah dapat bayaran dah diterima. So saya nak tunggu bila saya boleh ambil saya punya lesen. Okey. So maksudnya bila saya dah buat bayaran, BKKK akan proses dan kemudian cetak saya punya lesen tu. So bila lesen tu dah dicetak, dah ready, saya boleh pergi ambil lesen saya. So contohnya dikata kat sini sedia diambil. Okey, sebabnya saya dah boleh pergilah. Saya pun boleh pergi. Saya tengok dulu maklumat ni. Okey, dia kata lesen sedia untuk diambil di kaunter arah 1. Seperti yang saya cakap sebelum ni, saya mention sebelum ni, yang lesen ni bukan saja boleh diambil di kaunter arah 1, tapi kalau tuan-tuan dan puan nak lesen tuan-tuan dipostkan pun boleh. Tapi kena hubungi dengan kami lah di KPKT. So nanti pihak PKKK akan uruskan, arrange untuk buat penghantaran lesen tu secara pos. Tapi itu adalah atas request lah daripada pihak tuan-tuan dan puan-puan. Okay? Okay, contoh sekarang saya dah pergi ambil lesen saya. Okay. So bila saya dah ambil lesen saya, so lesen tu dah ada di tangan saya. So lesen tu akan jadi aktif. So sebab tu tuan-tuan dan puan-puan akan nampak 2 aktif dekat sini.
So maksudnya sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan dah ada lesen tuan-tuan dan puan-puan dah ada sampai 2025 lah. Macam tu, macam saya. Saya punya sekarang ni macam tu. Sampai 2025. Okay? Okay, part ni saya harap semua clear. Saya tengok kejap chat. Kok ada yang soalan yang mungkin berkenaan dengan ni, saya boleh jawab. Okay? Okay, ada yang tanya. Masa isi tadi kan? Kan masa kita isi maklumat pembaharuan lesen tadi, kan ada part transaksi. Okey, kalau transaksi kosong, kena tulis satu, tetap kena hantar tulis kosong aja atau nil. Kalau tak ada, tulis kosong. Jangan nil. Sebab kalau nil, nanti you tak dapat hantar tau. Dia akan dia bukan error lah. Dia akan bagi message kata ada ada maklumat yang tidak diisi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan isi kosong saja. Ini saya lupa pula nak mention tadi, kena isi semua. Okey? Kalau tak ada, maksudnya tulis je kosong. Okey? Tak ada masalah pun kalau kosong. Alright? Where to check whether permohonan lulus? Tadi saya tunjuk tadi, kan status tu, bila you masuk, lepas tu you akan dapat juga email. Ada dua cara untuk you dapat maklumat sama ada permohonan you lulus atau tidak. Okey. Bank draft kena hantar ke PKT office ke? Ya. Kena hantar ke alamat yang telah ditetapkan, yang telah diberi tadi. Okey. Kalau tak ada kes baru pun nak hantar penyata tahunan ke? Ya. Kalau tak ada, hantar kosong. Nanti saya akan terangkan mengenai transaksi pinjaman pula. So sekarang ni kita clearkan dulu pasal lesen. Sebab tadi pun pasal permohonan lesen tadi kan kita ada juga pasal itulah. Sebab ada sikit pasal transaksi tu. Transaksi tu you all jangan risau pasal yang akan datang. You just fikir yang tahun sebelum ni. Okay, yang maksudnya tahun sekarang ni 2021, you isikan yang tahun lepas punya. Tahun 2020. Kalau tak ada, tak ada. Tak apa. Tulis je kosong kat situ. Okay. Tapi ini untuk yang first time sajalah. Kemudian bila tahun depan, contohnya, tahun ni you dah hantar transaksi pinjaman melalui sistem. Kan? So should be tahun depan lagi, bila you buat permohonan pembaharuan, dekat situ dia akan automatik dah tarik data daripada transaksi pinjaman, laporan penyata transaksi yang you dah masukkan sebelum ni. So macam itulah. Sebab you memang kena hantar tiap-tiap tahun pada KPAT kan. Tapi sebelum ni kita hantar manual. So kita tak dapat tangkap lah nak tarik extract data tu dalam sistem kita. So bila bermula tahun depan, so bila tahun ni you dah hantar penyata transaksi secara online, so tahun depan bila you buat pembaharuan lesen, dia akan tarik data daripada transaksi yang you dah hantar sebelum ni. Macam tu. Okay? So part ni untuk first time je lah. Awal yang tahun ni saja. Bila you buat apply tu, you kena masukkan. Tapi untuk tahun-tahun akan datang dah tak perlu dah. Okay? Alright. Okay, saya rasa untuk itu, kejap kita tengok lagi. Saya tengok lagi soalan, mana yang saya boleh jawab. Okey, ada cakap dokumen yang diperlukan untuk pembaharuan sama kan dengan cara manual? Ya, sama. Semua sama, cuma beza kita submit pakai sistem. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan cuma scan ataupun kalau scan dokumen tu, kemudian PDF kan, kemudian upload dalam sistem. Dah. So tak perlu lagi nak hantar hard copy secara manual kepada KPKT. Dah tak perlu lagi. Sekali saja. Okay, ada yang cakap what if the lending company uses its holding company premise, no rental paid, what documents to attach? Okay, yang ni nanti saya rasa tunggu BKKK jawab petang nanti. Okay, yang ni saya tak boleh nak jawab. Okay, how long for you can apply? Okay, nanti. Okay. Tengok lagi mana-mana yang saya boleh jawab, saya cuba jawab. Tapi
Hanya berkenaan dengan lesen ya. Kalau bukan berkenaan lesen, saya tak boleh jawab. Sekejap ya, saya tengok. Okey, ada yang cakap belum dapat terima ID pengguna. Saya cek email masih tiada balasan. Okey, berapa lama saya perlu tunggu untuk menerima ID tersebut? Okey, yang ni, Tuan, mungkin Tuan punya ada masalah. So, tunggu sehingga Jumaat. Kalau masih tak ada, baru kontak kami balik. Okey? Okey. Bayaran manually, yes. Buat masa sekarang, bayaran manually. Kita akan mulakan, kita sekarang dah tengah develop untuk bayar secara online, tapi belum lagi. So nanti bila dah boleh bayar secara online, kita akan up dalam server kita dan tuan-tuan dan puan-puan boleh bayar secara online pula. Tapi buat masa ni masih lagi secara manual. Okay? Transaksi semasa lesen terakhir, maksudnya transaksi sepanjang validity license sebelum ini. Contohnya kalau validity sehingga September 22, transaksi yang perlu dilapor adalah dari September 2020 sehingga Ogos. Okey, yang ni saya rasa ni nanti tim BKKK akan jawab, okey? Hmm. Ada yang, okey, bila saya log in dalam Ideal website, dalam dashboard saya tak ada detail. Hanya ada nama syarikat, maklumat lesen tak tunjuk. Okey, kalau macam ni, Encik Sarvin Roy, Tuan boleh hubungi kami untuk kami tengok apa masalah yang Tuan hadapi, okey? Puan, to clarify for item 2, must list down all directors details of the company or can only insert executive. Okay, untuk ni, yang pasal tadi kan, yang director list tu, okay, director list ni sebenarnya kita dah tarik daripada sistem kita yang lama sebelum ni. So, so maksudnya tuan-tuan dan puan-puan tak payah tambah sendiri. Dia akan tarik je detail tu dan tuan-tuan dan puan-puan just macam isi je maklumat yang ada tu. Maksudnya just update je maklumat tu. So tak perlu nak tambah-tambah ataupun nak ubah. So kalau okey, tadi saya tak ada, saya tak highlight pasal ni. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok nama dalam pengarah tu, kan, nama dalam pengarah tu contohnya ada 3 pengarah, tapi seorang ni sebenarnya dah bukan pengarah, dia pengurus contohnya. So tuan-tuan dan puan-puan kena alertkan kami, okay, untuk kami betulkan dalam sistem. Sebab sistem ni untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, sebelum ni sistem ni kita buat manual, jadi kita masukkan sendiri. Mungkin orang dulu-dulu tersilap masuk ke data, jadi mungkin akan ada kesilapan dari segi data-data tu. Sebab tu kita minta tolong daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk bantu kita betulkan balik data-data lama tu. So kalau macam tu, kalau ada masalah macam tu, contoh macam ataupun ada tiga pengarah, tapi sebenarnya ada 4, you all bagi 4 tapi tiba-tiba ada 3 je. Tu pun you all kena alertkan kami untuk kami check balik dalam sistem lama dan betulkan maklumat-maklumat yang salah tu. Sebab kita kena make sure data kita ni betul lah, sebab tu kita share dengan you all data yang lama-lama sebelum ni supaya kita boleh betulkan kesilapan-kesilapan yang lepas. Okay? Sebab kita tak nak lah, kita kena telus lah dari segi data-data you all ni. So kita cuma minta daripada tuan-tuan dan perempuan untuk bantu kami betulkan semula data-data yang mungkin dulu-dulu dah tersilap. Okay? So kita kena betulkan data tu. Yalah kadang-kadang pengarah sebenarnya dia pengurus, tapi dalam sistem kita tulis pengarah. Mungkin dulu ada kesilapan masa hantar permohonan. Jadi kita kena betulkan lah. Okay? Jadi kita harap tuan-tuan dan perempuan boleh bantulah untuk kita betulkan maklumat-maklumat tu semua. Okay? Tapi kita ada rekod sebenarnya. Kita ada rekod yang manual tu. Yang hard copy punya. So bila tuan-tuan nak bagi tahu, kita akan check balik dalam manual untuk bagi tally lah benda tu. Betul ke? Kan? So dari segitulah. Okay? Kalau berlaku kesilapan, tuan-tuan dan puan-puan alertkan kami. Sebab kita ada banyak syarikat, jadi mungkin ada yang terlepas pandang. Okay?
Jika request lesen dihantar, adakah ia dihantar secara mail biasa? Risau skrin mail biasa. Tak, kita akan hantar melalui pos berdaftar. Maksudnya, tuan-tuan dan puan perlu sign dan sahkan terima, baru barulah kita maksudnya dalam kita hantar tu, tuan-tuan dan puan kena sahkan dulu terima. Kalau tak, dia takkan hantar, dia akan bounce balik kat kita. Okay? Sekejap ya, saya baca lagi. Ini nak tanya, tahun ni renew lesen iklan. Draft iklan sudah dapat kelulusan di BP tahun ini. Selepas 2 tahun saya nak renew iklan lesen itu, draft iklan saya tidak berubah. Adakah saya juga nak submit draft iklan pergi di BP untuk dapat kelulusan atau tak perlu? Perlu. Sebab itu yang tahun lepas punya, yang 2 tahun lepas punya. Tapi yang tahun depan mungkin berubah. Maksudnya berubah tu mungkin kita tak tahulah, mungkin DBP punya cara dah berbeza. Jadi you kena hantar juga untuk dapat kelulusan baru. Okey, kita tak boleh guna yang lama. Kita perlu guna yang latest. Sebab dalam masa 2 tahun macam-macam boleh berubah. Mungkin di BBP dah tak nak iklan macam ayat macam tu lagi. So sebab zaman berubah dan kita perlu submit lagi untuk dapatkan kelulusan yang terkini. Okey? Masa buat bayaran kena lampirkan apa-apa dokumen itu. Ini nanti saya minta BKKK jawab. Okey, apa itu latitude dan longitude? Okey, latitude dan longitude tu kalau tuan-tuan buka Google Maps, dia akan ada kat situ. So macam mana nak cari, you all tengok dekat longitude, latitude, longitude yang dekat Google Map tu lah. Okey? Setiap kali pembaharuan dilakukan, nombor lesen memang akan berubah atau tetap sama? Berubah. Nombor lesen tuan-tuan dan puan-puan akan berubah, tidak sama. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan kena, bila buat pembaruan tu tak boleh guna lah yang lama tu. Yang lama tu dah kira dah tak laku dah. Macam tu. Sebab nombor dia akan berubah sebenarnya. Kalau tuan-tuan perasan, mari saya tunjuk kat mana dia berubah. Okey, contoh saya punya nombor ni kan. 8913. Okey. Okey, yang lama ni WL 8913/16/01/1. Lepas tu nombor kat belakang ni pun berubah. Sama juga dengan ni. WL 8913/16/01/ ni 1, yang ni dah jadi 2, nombor kat belakang ni pun berubah. Okey? Sebab tu saya kata nombor tu berubah. So, kita tak boleh guna yang sama lah sebab memang berubah nombor dia. Okey. Saya baca lagi. Syarikat kami telah pun hantar permohonan untuk renew lesen dekat kaunter. Bolehkah kami buat semakan sekarang melalui sistem ideal? Tak boleh. Kalau siapa yang dah hantar melalui manual, memang tak dapat. Memang kena tunggu manual. Sebabnya sistem ideal dia tak, kita tak, mana yang manual dia akan jalan manual. Dia tak akan masuk secara integrate lagi. Kita belum buat integration lagi dengan sistem ideal. So kalau mana yang buat manual tu kena tunggulah, kena call lah setiap hari ke apa ke untuk dapatkan maklumat terkini ataupun hantar email ke. Tapi kalau siapa yang melalui ideal boleh tengok secara online lah. Okay? Buat masa ni kita belum integrate lagi sebab kita masih dalam proses lagi. So kalau dah mungkin di masa akan datang, tapi kita dah masa tu kita dah takkan buat manual lah. Sebab kita kalau boleh kita memang nak stopkan manual ni, tapi buat masa ni kita masih allow. Tapi mana yang buat manual takkan boleh check dekat ideal. Sebab dia adalah 2 entiti berbeza sekarang ni. Okay? Apa dokumen yang perlu scan untuk pembaruan lesen? Tadi saya nampak ada pembuktian premis. Yang tu, satu je dokumen kalau tak silap saya untuk pembaruan lesen. Dokumen dia. Okey, saya baca lagi. Kalau okey, Puan Adiba ada bagi sedikit dekat sini. Dia kata kalau tuan-tuan dan puan-puan dah hantar permohonan secara manual, boleh, kalau nak dapat secara kalau nak dapatkan status terkini, boleh masukkan sekali lagi kat dalam sistem ideal. So maksudnya diorang akan run 2 kali.
dua serentak. So maksudnya tuan-tuan dan puan-puan mana yang dah dapat ID tu mungkin baru dapat kan, tapi dah apply through manual kan, boleh juga masukkan lagi. Sebab Puan Cik Adiba kata dah boleh untuk kita masukkan je. So tuan-tuan dan puan-puan bolehlah apply sekali lagi. Tapi tunggu je lah sebab kira tuan-tuan dan puan-puan dah apply lah. Okay. Do we get any email notification for any status update from system? Yes. Tadi saya tunjuk kat sini. Contoh kan, saya dah kemas setiap kali kemas kini ni. Nampak tak? Setiap kali kemas kini ni, bila bayaran diterima, status lulus, semua kita nampak. Dia akan hantar notification dekat sistem. Hantar ke email tuan-tuan dan puan-puan. Okay? Alright. Puan semua dokumen upload sekali semasa pembuktian. Yes, semua dokumen upload sekali. Okay. Puan, bank draft kena bayar online ke tak? Bank draft lah. So online nanti bila kita dah open untuk online, kita akan beritahu tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kalau bank draft, secara bank draft lah. Sekarang kita terima bank draft dulu. Okay, masih lagi bank draft secara cara yang lama. So nanti bila kita dah open untuk bayar secara online, kita akan maklumkan pada tuan-tuan dan puan, okay, dah boleh bayar secara online. Nanti kita akan tunjuk jugalah cara macam mana nak bayar secara online. Okay. Is there any way to key in additional email address so that any notification can notify staff in charge instead of director only? Okay. Notification ni kita allow hanya satu saja sebenarnya. Tapi kita allow juga satu lagi email. Macam ingat tak tadi saya ada buat pendaftaran, masa saya buat pembaharuan lesen tu, ada satu lagi email. Tuan-tuan dan puan-puan boleh masukkan email yang orang-orang yang macam mana? Orang yang in charge untuk tahu untuk permohonan ni, untuk di syarikat tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak lah. Kalau tidak, director je yang dapat. Kalau tak, boleh isi dekat situ tadi. Okay, saya tunjuk contoh. Contoh pembaruan lesen sini. Okay, perasan tak dekat sini, email syarikat ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh isi email syarikat lagi satu. Maksudnya, seorang je lah kita benarkan untuk isi, untuk dapat lagi satu. Sama ada email syarikat, kalau boleh email syarikat lah, orang yang jaga email syarikat tu supaya yang penting email ni digunakan, yang dicek oleh staff, siapa yang in charge tu. Okay? Alright. Okay, saya baca lagi. Bila nak attach tenancy agreement yang full set tu, nak scan ke atau alamat je kena scan? Okay, yang ni nanti saya rasa tim BKKK akan bagi apa? Explanation yang detail lah pasal tenancy agreement ni. Okay? Okay. Ada lagi ke? Okay, kalau tak ada, sekejap buat masa ni. Pen draft manual. Okay, saya rasa okay, ada yang tanya jadual D no need to send when renew lesen? No, tak perlu send dah. Sebab kita dah send through email. Alah, saya lupa nak tunjuk tadi. Sepatutnya kita boleh cetak permohonan tadi. Ingat tak tadi masa saya buat permit tadi? Ada permohonan. Okay, sekejap silap lah pula. Saya terlupa nak tunjuk pasal permohonan jadual D tadi. So sebenarnya kalau tuan-tuan dan perempuan apply tadi, okay, akan ada, tak apalah saya cuba apply lagi satu draft. Saya simpan draft. Saya cuba ya. Kita tengok kita dapat tak simpan. Okay. Letak 200. Letak
Okay, contoh kan saya simpan. Oh, ada yang taksi. Patutlah. Tidak, tidak, tidak. Okay, saya simpan. Okay, perasan tak dekat sini perincian. So, bila tuan-tuan klik pada cetak permohonan ni, cetak permohonan ni adalah jadual D. So sebenarnya tuan-tuan dan puan tak perlu hantar dah jadual D sebab jadual D secara automatik diterima oleh BKKK melalui permohonan tuan-tuan dan puan. So tuan-tuan dan puan hanya perlu cetak sahaja jadual D ni dan simpan. So kiranya KPAT dah terima dah pun jadual D ni daripada tuan-tuan dan puan. So tuan-tuan dan puan dah tak perlu hantar lagi lah jadual D. Kita hantar secara automatik. So sistem generatekan jadual D ni secara automatik melalui sistem lah untuk tuan-tuan dan puan. So tuan-tuan dan puan tak payah isi macam mana apa semualah. Okey? Okey, ada lagi yang tanya? Oh. Okey, ada seorang pengarah telah meninggal tapi sistem masih aktif. Ya, kalau dah meninggal, minta tuan-tuan dan puan-puan buat permohonan perubahan pengarah dan mengatakan yang pengarah tu telah meninggal kepada kita. Kalau tidak, kita tak tahu. Okey, kami takkan tahu pengarah tu telah meninggal ke atau belum ke selagi tuan-tuan dan puan-puan tidak maklumkan kepada kami. Okey, jadi itu adalah tanggungjawab di syarikat masing-masing untuk maklumkan kepada KPKT yang pengarah tersebut telah meninggal. Macam tu. Sign pengarah tak payah ke? Tak perlu dah. Sebab kita buat, kita anggap setiap kali tuan-puan sign tik perakuan tu adalah sign. Okey? Untuk SSM dan penyata bank tak perlu sebab untuk maklumat untuk apa? Maklumat bagi pembaharuan lesen tidak perlu SSM dan penyata bank lagi. Okey? Macam mana nak maklum? By email. Macam mana nak maklum apa ni? Pasal permohonan, pasal pengarah meninggal ke? Ya, yeah. Okey. Alright. Kalau pasal ni, dia kena buat permohonan baru. Okey? Kalau sekejap saya rasa saya buka website KPKT. Okay. Saya buka website KPKT. Okey, pergi kat pautan ni. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok okay. Borang BKKK ni, muat turun borang BKKK ni. Okey, contoh lesen kan. Ni lesen pemberi pinjam pajak gadai. Okey, kita pergi kat pemberi pinjam wang. Okey, dekat sini ada pemberhentian pengarah. Okey, dekat sini ambil maklumat ni, senarai semak pemberhentian pengarah dan borang pemberhentian pengarah. So kalau ada pengarah yang meninggal, kita kena ambil inilah borang pemberhentian pengarah ni sebab kita akan isi borang ni. Okey, pemakluan pemberhentian pengarah. Okey. Okey, lepas tu bagi tahu pengarah syarikat ni nak berhenti atas sebab apa semua. Okey, dekat sini. Ini adalah borang dia lah. Nanti tuan bagilah surat sekali untuk maklumkan pada kita. Okey, macam itulah. Hantar kepada KPKT. So boleh apa-apa tuan-tuan dan puan sebenarnya boleh refer kepada website kita untuk part yang yang manual tu lah. Di masa akan datang kita akan cuba ubah, kita akan cuba upgrade sistem kita supaya tuan-tuan dan puan boleh buat perubahan pengarah kat dalam ni. Kalau ada pengarah yang tarik diri ataupun meninggal ataupun sudah letak jawatan semua, kita boleh kita akan cuba untuk allowkan untuk tuan-tuan dan puan-puan buat dalam sistem lah supaya tak perlu lagi nak ke KPKT untuk tanya dan itu ini. Semua kita sediakan dalam sistem tapi tu akan datang. Okay, coming soon. Macam tu. Alright? Ni ada ni. Untuk pengarah yang meninggal, isi borang pemberhentian pengarah dan sertakan sijil pemberhentian pengarah. Macam tadilah yang saya share tadi,
borang tadi ambil dekat portal KPIT. Okey. Lepas tu masukkan sertakan sijil kematian pengarah dan hantar kepada KPIT. So kami akan tahulah, okey, pengarah ni dah meninggal dan kita akan update dalam sistem kita. Alright. Okay, tadi tanya sign pengarah tak payah ke? Okey, memang tak payah. Tak perlu dah. Print jadual D boleh semasa draft sahaja? Tak. Print jadual D selagi belum aktif, okey, saya nak kena bagi tahu. Selepas je tuan-tuan dan puan-puan hantar, masa penghantaran tu, dah boleh print jadual D. Dia selagi sistem tu masih dari lesen ni kan? Okey, saya pergi kat lesen balik. Dia akan selagi lulus, even dah lulus pun sebenarnya, selagi button ni ada, button perincian ni ada, tuan-tuan dan puan-puan boleh print maklumat tadilah, jadual D tadi. So jangan tunggu sampai dah selesai lah. So maksudnya lepas dia hantar permohonan terus print. Kalau nak buat simpanan lah. Okay? Simpan dalam simpanan tuan-tuan dan puan-puan jadual D tadi. Okay?